من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. Sesungguhnya ad-din itu di sisi Allah ialah Islam. Surah Al-Imran ayat 18. Din di sini bermakna cara hidup, gaya hidup, peraturan hidup. Macam mana cara nak hidup, kaedah-kaedah jadi seorang manusia, cara-cara jadi seorang hamba Allah. Itu yang dimaksudkan dengan ad-din. Tetapi apabila diterjemahkan ad-din ini maknanya agama ataupun agama Islam, jadi ini yang menjadikan masalah. Sebab apa? Dia akan jadi satu macam upacara. Kalau kita tengok dalam agama-agama lain, agama-agama lain berbagai-bagai upacara. Upacara kalau di dalam agama ialah agama Yahudi, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, dia berbagai-bagai cara, upacara, seremoni, festival, cara-cara membuat pemujaan, upacara-upacara tertentu. Sehingga kan di dalam Islam pun terikut-ikut dengan upacara-upacara. Misalnya upacara menyambut Maulidi Rasul, upacara mentalkinkan mayat, upacara menyambut 10 Muharram, upacara menyambut nuzul Quran, upacara-upacara kenduri arwah, kemudian upacara menyambut kedatangan Ma'al Hijrah, upacara menyambut bulan puasa dengan pasal Ramadan. Berbagai-bagai cara, berbagai-bagai upacara diperkenalkan. Yang kesemuanya ini bukan daripada ajaran Islam. Rasulullah tak pernah suruh umatnya merayakan hari kelahiran dia. Tak pernah dia suruh membuat perarakan menyambut kedatangan tahun hijrah, awal hijrah. Kesemuanya ini adalah datang kemudian setelah kewafatan Rasul. Rasulullah tak pernah ajak benda-benda upacara-upacara. Dia membawa satu peraturan. Peraturan yang pertama dia bawa ialah iman. Iman ni maknanya amanah. Amanah yang dipercayai, ataupun kita kata yang benar. Amin, benar, kebenaran yang benar. Iman ni amanah, benar, realiti yang betul. Yang betulnya Nabi bawa ialah dia bagi tahu Allah itu satu. Orang kata tiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bawa wahyu dari Allah. Allah bagi tahu kepada Nabi supaya bagi tahu pada semua manusia. Yang benar itu ialah Allah itu satu. Dia bagi tahu lagi yang benar itu adanya hari kiamat, hari akhirat. Yang benar
Nabi itu adalah satu benar, bukan percaya. Kadang-kadang orang bagi makna iman ni percaya, faith. Bahasa Inggeris panggil faith, percaya, bukan percaya. Benar. Allah itu benar. Apa dia? Satu. Real, reality. Buatlah kaji macam mana pun, dia memang satu. Yang benar itu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat melaksanakan tugas, mentadbir alam. Macam-macam kerja malaikat. Itu yang benar. Dan kitab dari Allah itu benar. Al-Quran itu benar. Benar datang dari Allah. Itu sebab Al-Quran tidak boleh dimusnahkan oleh manusia. Banyak tangan dah nak musnahkan Quran, mana boleh. Itu daripada Allah Ta'ala. Sebab dia adalah benar. Bukan kita percaya. Percaya ni percaya hantu. Macam orang-orang Kristian, dia percaya faith. Dia percaya Tuhan tu tiga. Percaya. Macam orang percaya hantu lah. Percaya hantu, percaya sial, percaya yang karut-marut, percaya pada hantu raya, percaya hantu Tuhan tiga. Ada yang percaya Tuhan itu ramai lagi, Tuhan Morgan, sebagai-bagai. Itu percaya. Tapi yang dibawa oleh Nabi bukan percaya, benar. Yang realiti itu ialah kitab dari Allah. Apa realiti dia? Cuba musnah. Tidak ada siapa yang dapat memusnahkan Quran. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami jaga. Itu sebab Quran tak dapat dimusnahkan, kerana dia benar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga Nabi Muhammad, nabi-nabi dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Benar datangnya Allah Ta'ala perintahkan mereka menyampaikan Islam. Dan lagi tentang qada dan qadar, itu benar, tetap dah. Sesuatu benda itu telah ditetapkan. La yarudul qada illa bidu'a. Tidak akan berubah sesuatu ketetapan Allah melainkan dengan doa. Kita doa lah, dan InsyaAllah nanti Allah Ta'ala ubah ketentuan itu. Tetapi pada dasarnya Allah dah tentu. Kalau Allah tentukan kita seorang lelaki, lelakilah. Itu maksudnya benar. Kalau Allah Ta'ala tentukan suatu masa nanti adanya hari akhirat, hari kebangkitan, maka benar hari itu. Jadi dalam Islam, iman itu ialah benar, benda yang benar. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita jadi manusia. Jadi manusia, iaitu nak jadi manusia, pertama sekali kena syukur pada Allah. Apa tanda syukur? Semayang, solat. Semayang subuh, semayang zuhur, asar, maghrib, isya, satu hari 5 kali semayang. Itu tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, beri kita nyawa, memberi kita nikmat. Kalau nak dikirakan, nak dihitungkan nikmat Allah Ta'ala, tak terhitung banyaknya. Banyak nikmat. Jadi kita hanya sembahyang satu hari 5 kali saja. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita lakukan sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan upacara. Sembahyang bukan upacara. Sembahyang adalah tugas seorang hamba bersyukur pada Allah Ta'ala. Di dalam Islam, Allah wajibkan mengeluarkan zakat, memberi pada orang-orang yang tertentu, asnaf yang 8, orang fakir, orang miskin, sebagainya. Itu adalah satu kewajipan. Itulah cara hidup orang-orang Islam, iaitu menolong orang-orang yang susah, berikan kepada Baitul Mal, zakat pada Baitul Mal, membantu kerajaan, membantu orang susah, membantu kerajaan, membantu anak yatim. Itu adalah cara hidup. Kemudian orang-orang Islam diwajibkan berpuasa. Itu adalah cara hidup Islam, supaya 1 tahun rehat, 1 bulan daripada makan waktu siang. Untuk siapa? Untuk manusia itu sendiri, untuk kesihatan manusia.
Kemudian mereka diperintahkan mengerjakan haji. Itu satu cara orang-orang Islam, iaitu pergi ke Mekah, pergi tengok sejarah-sejarah yang lampau, macam mana perjuangan Nabi, bagaimana orang-orang yang hidup di padang pasir. Kemudian itulah satunya syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu cara orang Islam. Fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengoklah bagaimana orang-orang yang mendurhakai Allah SWT. Jadi bila kita sebut pasal ad-din di sisi Allah, ialah cara hidup. Bila kita terjemahkan dia sebagai agama, maka jadilah berbagai-bagai upacara. Upacara sembahyang Jumaat, barulah ramai-ramai datang ke Jumaat. Jadi upacara, jadi pesta. Bulan puasa mereka berpesta dengan pasal Ramadan dia, dengan berpesta menyambut kelahiran seseorang, kelahiran Nabi. Kalau hari Wesak bagi Hindu, bagi Buddha, mereka menyambut kelahiran Buddha, Gautama Buddha. Dan dalam Islam pula mereka menyambut Maulidi Rasul, kelahiran Nabi. Nabi tak suruh, dia jadi macam satu upacara bersunat. Satu lagi, sampai satu kampung riuh kerana nak bersunat seorang. Kahwin, penuhi kahwin, upacara perkahwinan yang Rasulullah kata, awlim walau bisyah, buatlah kenduri walaupun satu ekor kambing. Jadilah ni sampai menghabiskan berpuluh-puluh ribu nak buat upacara perkahwinan, persandingan, pakaian, kompang, macam-macam. Jadi benda ini yang tidak ada di dalam ajaran Islam. Sebab apa? Inilah balik kepada pokok pakalnya. Sebab mereka ramai di kalangan orang Islam telah terpengaruh dengan agama-agama lain. Mereka melihat Islam itu sebagai upacara. Sebenarnya Islam itu bukan upacara. Islam itu adalah kepatuhan kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, buat. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh, yang dibawa oleh Rasulullah, ikut. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Jadi apa yang dilarang, melakukan maksiat, tinggalkan. Allah Ta'ala suruh semayang. Allah suruh semayang Jumaat, semayang. Allah suruh semayang berjemaah di masjid setiap waktu, pergi semayang. Allah Ta'ala suruh pakai pakaian yang menutup aurat, tutup. Jangan jadi menutup aurat itu sebagai upacara. Kalau pergi ke nuri kahwin, pergi ke kubur, tutup kepala. Kalau pergi pasar, buka kepala. Jadi perkara-perkara yang upacara-upacara ni dia akan jadi bermusim. Islam bukan agama bermusim. Islam adalah agama sepanjang masa. Mesti berada dalam Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita ikrar dalam sembahyang kita. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, mati aku, hidup aku adalah kerana Allah. Jadi Islam ini kita amalkan dia sepanjang masa. Dia bukan ada upacara-upacara tertentu. Jadi secara kesimpulan, kita nak bagi definisi, ad-din ini bukan agama Islam. Din tu ialah cara hidup. Cara hidup maknanya daripada mula kita bangun sampailah kita tidur, daripada mula kita hidup sampai kita mati, ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala upacara-upacara hanyalah bersifat sementara. Hari tak upacara, kembali balik kepada cara jahiliah. Jadi semoga dengan kata-kata ini insya-Allah mendapat kita sama-sama berfikir, sama-sama merenung agama kita, merenung ad-din sebagai cara hidup kita, bukan sebagai agama yang dianuti oleh masyarakat luar yang mereka melihat agama mereka itu sebagai upacara. Manakala kita melihat ad-din ini sebagai cara hidup. Macam mana kita nak hidup, kita kena berpandu kepada Al-Quran dan Hadis.